Ini kitab Munyatul Musalli, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 3 kesempurnaan rakaat, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu, 2 tapak tangan di atas 2 lututmu, dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Kedua daripada 3 kesempurnaan rakaat, bahawa engkau hantarkan, engkau letakkan 2 tapak tanganmu, tapak tangan di atas 2 lututmu. Kemudian, dan engkau jarangkan, engkau renggangkan, jarang ni jarang yang sedikit lah, antara anak jarimu. Ni sunat hai'ah. Kita rokok letak tapak tangan di lutut, itu sunat hai'ah. Memanglah kita letak di lutut, betul lah itu sunat hai'ah. Kalau dia letak tangan dia ni straight ke bawah tu, tu pelik tu. Jangan buat tu. Buat gitu orang ambil gambar, masuk YouTube lah jawapan dia. Rokok lepas tu tangan jadi macam orang nak terjun papak anjar tau, kamu panggil. Tunduk tangan duduk gitu tu. Bubuh tangan, bubuh tapak tangan di lutut, itu sunat hai'ah. Letak tapak tangan di lutut, di lutut. Ni kadang-kadang letak siapa ke tulang kering orang duduk bawah. Tu jadi siapa ke rokok tu jadi jatuh. Kemudian letak tapak di lutut ni pula, jari macam mana, dan engkau jarangkan, dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Jari jangan rapat masa buah tapal lutut tu, renggang. Tapi jangan renggang banyak, renggang yang sedikit, jangan bubuh gini. Ni kita sekarang tangan buah tapal lutut, tapak dia. Jari ni kita renggang sedikit, jangan renggang sampai ke gini. Sebab kalau kita renggang gini, ibu jari kelingking ni akan lari daripada arah kiblat. Jadi kalau kita masih lagi ke bawah gitu, dikira kita masih lagi ke hadapan. Mana kelingking pun ke bawah sebenarnya, tapi dikira ke hadapan lah. Kemudian ibu jari ni masih lagi ke bawah, masih lagi dikira ke hadapan. Tapi kalau kita renggang yang banyak, jadi ni mana dah ni? Ni ke mana dah ni? Hulu hilir dah panggil tak? Kau panggil apa? Alik ni panggil apa? Hulu hilir dah. Hulu hilir dah jadinya. Bukan lagi ke arah hadapan, arah kiblat, arah mata jatuh dah. Jadi ni. Kita bubuh tangan kita atas pelutut. Ni kita cerai yang banyak ni. Ini sunat hai'ah belakang. Mana renggang jari ni renggang yang sedikit. Jangan kita buat atas pelutut dan kena rapat. Letak tapak tangan atas kepala lutut, itu satu sunat hai'ah. Kita renggangkan sedikit, ini satu sunat hai'ah yang lain pula. Renggang yang sedikit. Biasa dalam kitabnya dia tekannya bab ibu jari, supaya jangan lari daripada kiblat. Sebab kalau dibuka banyak, jarang yang banyak, renggang yang banyak, jadi ibu jari ni tak lain dah ni. Bukan lagi ke bawah, ke menghadap kepada hadapan, menghadap kiblat. Ini kesempurnaan dalam rakaat. Yang mana kesempurnaan yang pertama dahulunya, rakaat ni belakang leher, mana dalam keadaan rata, sama. Jangan rendahkan kepala dan jangan angkatkan kepala, biar sama macam papang sekeping. Ni
Dia apa panggil apa tu? 9 darjah. 90 darjah apa panggil tu? Ha, panggil apa? 90. Ni gini panggil apa? 90. Tapi ni bukan 90. Sebab belakang gini, kaki tak gini, kaki gini. Ada? Ke duduk rokok mana? Belakang gini, kaki straight gini. Kaki gini kan. Tak panggil 90. Tapi orang panggil 90 lah. Panggil 90. Tapi nak ceritanya, dia punya punggung, belakang, tengkok dan kepala macam papang sekeping, termasuk orang perempuan. Walaupun orang perempuan, dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain tidak ada, sama sahaja. Hai'ah solat lelaki dan perempuan, kebanyakan mazhab sama, tidak ada beza. Sebab tu kadang-kadang ada orang kita pergi Mekah, dia kata orang puang semayang macam orang lelaki. Itulah kebanyakan. Tidak ada beza antara solat orang lelaki dengan solat orang perempuan. Yang ada bezanya adalah mazhab Syafi'i kita, yang mana perempuan ni aulanya dia tutup sedikit tubuhnya. Masa berdiri pun kalau lelaki kakinya sejengkal, renggang antara kaki kanan kaki sejengkal, perempuan ni rapatkan sedikit. Tapi jangan salah faham, ada orang dia rapat sungguh, dia rapat dua belah kaki, rapat sungguh. Memanglah boleh berdiri, tapi stabil kedok, tiup dia angin jatuh. Tak, dia kata orang puang dia kena perapat. Bukan perapat dua belah kaki ketika berdiri. Rapatkan sedikit. Hak kita renggang tu nak banding renggang lelaki. Renggang lelaki kaki kanan, kaki kiri sejengkal. Renggang orang perempuan ni jangan awak jengkal gitu luas sangat. Orang lelaki ni sejengkal ni kira orang orang biasalah. Kalau orang tu gemuk, padang gemuk dia lah. Kalau orang gemuk ni, orangnya keruh kering tapi bukanya gitu kaki. Tu orang keruh kering, yang buka luas tu apa? Tapi kalau orang gemuk memang sejengkal dia tak boleh. Dia akan buka luas sedikit tapi sejengkal mengikut tubuh dia lah. Ni kita kira orang biasa ni sejengkal. Orang rapat sikit gitu je. Cuma orang perempuan ni satu je lah dia salah faham. Berkaitan dengan 4 ataupun 5 perkara yang menyalahi, yang tak sama antara solat lelaki dan solat perempuan. Ada 4 ataupun 5 perkara. Biasa orang perempuan disalah faham adalah berkaitan dengan bacaan kuat, bacaan perlahan. Bacaan kuat, bacaan perlahan. Jadi solat bacaan kuat. Solat bacaan kuat ni subuh, maghrib, isyak. Dengan Fatihahnya, dengan surahnya. Sama ada semayang seorang diri ataupun menjadi imam. Sama je. Bukan semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak ni imam sahaja yang sunat hai'ahnya membaca kuat. Bukan sembahyang seorang diri pun sunat hai'ah membaca kuat Fatihah dan surah seorang diri. Kemudian di situ ada sedikit perbezaan antara lelaki dan perempuan. Bezanya orang perempuan tidak disunatkan baca kuat jikalau ada lelaki ajnabi di kawasan solat dia. Tu beza. Adapun kalau perempuan tak disolat seorang di rumah yang tidak ada lelaki ajnabi, tak ada orang lelaki asing dalam rumahnya, maka perempuan dengan lelaki pada persoalan baca kuatnya sama sahaja. Dia kata tak sama, orang lelaki
sunat baca kuat semata-mata. Tak ada kait dengan ada orang ke tak ada orang. Yang beza ni orang perempuan, kalau tidak ada orang lelaki ajnabi, sunat baca kuat. Kalau ada lelaki ajnabi, makruh baca kuat. Gitu. Hak tu je bezanya. Orang lelaki tak ada kaitan. Memang dia sunat baca kuat semata-mata. Sama ada semasa seorang diri ataupun jadi imam. Dia tak ada kata syarat jangan ada perempuan ajnabiyah. Tidak ada syarat tu. Tu bezanya dengan orang perempuan. Orang perempuan sunat baca kuat pada solat baca kuat jahriyah tu lah. Subuh, maghrib, isyak ni dia ada qaid, dia ada syarat dia. Sunat baca kuat, qaidnya jika tidak ada lelaki ajnabi di kawasan solat. Tu je bezanya. Tapi setengah perempuan ni dia tak tahu pun. Dia sampai di rumah tak ada orang tu sunat baca kuat, baca Fatihah surah semai subuh, maghrib, isyak. Dia kata saya baca kuat juga ustaz, dengar di telinga. Dengar di telinga itu pakai atau dia panggil baca sir, baca perlahan. Sebab kalau telinga tak dengar, tak panggil membaca. Kalau rukun kauli pun tak sah. Dengar di telinga saja ni dipanggil bacaan sir, bacaan perlahan. Kalau telinga tidak mendengar, tidak dinamakan bacaan, tak dinamakan membaca. Jadi bacaan sir, bacaan perlahan, dengar di telinga saja. Bacaan kuat, bacaan jahar, bacaan nyaring dia panggil, orang lain pun dengar juga. Sama lah perempuan, dia kena baca nyaring. Solat subuh, maghrib, isyak, jikalau tidak ada lelaki ajnabi di rumah dia tu. Gitulah. Ni kadang-kadang orang perempuan dia salah faham. Dia kira orang perempuan ni sunat perlahan semata-mata. 5 solat perlahan. Tu tinggal sunat hai'ah orang panggil. Tinggal sunat hai'ah di dalam solat. Cuma dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan bahawa lelaki sunat kuat, perempuan sunat kuat. Lelaki sunat kuat yang sederhana lah, bukan kuat tepik, bukan. Orang perempuan kuat dia, apa panggil, volume dia tu, nada dia tu kena slow sikit daripada kuat orang lelaki. Tetapi bukan dengar di telinga saja. Mana? Kalau kita kata lelaki kuat setara tu, lelaki kuat pun sederhana juga, bukan dia kuat latah sampai ke tepik, bukan. Orang lelaki kuat yang sederhana. Orang perempuan ni dia kena kuat tu biar kurang sedikit lah, tapi masih lagi kuat, bukan sir, bukan perlahan. Ni kadang-kadang orang perempuan dia salah faham. Dia ingat ke orang perempuan ni baca perlahan semata-mata. Tapi bila tanya pula, kalau berjemaah sesama perempuan, berjemaah sesama perempuan, dia ada program dia buat, kemudian dia berjemaah sama-sama perempuan, dia buat sama-sama perempuan. Macam mana imam perempuan baca Fatihah surah kuat tak kalau maghrib isyak? Baca kuat, dia kata samalah. Tetapi kalau dia buat program tu di Masjid Surau, dia berjemaah sama dia, di sebelah lelaki, belah tabir tu ada orang lelaki, maka makruh imam tu baca kuat. Sebab sama je perempuan. Sama ada perempuan ni solat seorang diri, sama ada perempuan ni menjadi imam sesama perempuan, sunat baca kuat jikalau di kawasan solat dia tidak ada lelaki ajnabi. Tapi kalau di jemaah sekalipun, kalau di Masjid Surau tu ada lelaki luar tu, dia kena baca perlahan macam surah Asar je lah. Imam tu sendiri. Jadi imam ke, perempuan solat seorang diri ke, sama saja. Hak bacaan kuat, sunat baca kuat jikalau tiada lelaki aja. Itu beza. Beza situ je. Kemudian hak masalah beza lainnya, rokok sujud perempuan ni disunatkan tutup sedikit. Jangan buka macam orang lelaki masa rokok dan masa sujud. Tapi bukan maknanya masa rokok dia sampai ke wak bulak tubuh, bukan. Bukan kata pada masa sujud tu dia tokok sampai ke lutut buat apa he, bukan. Sampai ke siku buat apa he, tu makruh buat gitu. Faham tak? Orang malas orang panggil. Dia orang malas ni macam mana? Siku buat latar. Tu orang malas. Orang tu panggil apa? Imbisatul kalbi. Dia panggil telengku anjing. Faham tak? Telengku anjing bahasa kita. Dia letak siku atas latar. Tu makruh. Orang malas lah tu.
Ya. Satu laginya orang letak siku atas peha. Tu samalah juga tu. Ni ada opang dia sujud dia buat tutup macam bulat gitu. Sama juga masa rokok. Dia tutup tubuh dia masa rokok, akhirnya belakang dia jadi turun. Makruh seumpama tu. Makna perempuan pun macam papang sekeping juga. Cuma beza sikit, kalau orang lelaki ni betul-betul tapak ni atas lutut, orang perempuan ni naik ke atas sikit. Tapi tapak tu masih lagi kena lutut. Mana gitu. Bukan kata siapa ke stokor, bukan. Bukan kata siapa tangan ni buat apa, bukan. Ibu macam atas peha macam ngokon apa. Sama juga pada masa sujud, orang lelaki letak tangan membetuli bahu. Kemudian orang lelaki sunat buka. Orang perempuan ni tutuplah sikit, jangan buka macam orang lelaki. Tutup sedikit. Mana ala ke tutup sikit lah, tapi bukan sampai stokor, bukan. Mana pun tutup sedikit nak banding dengan orang lelaki. Macam tadilah, berdiri kaki lelaki ni sejengkal. Orang perempuan ni rapat sedikit, bukan kata rapat 12 kaki, bukan. Jangan salah faham. Sama macam rokok. Sebab bukan lelaki sahaja. Rokok, punggung, belakang, kepala, tengkok ni duduk betul gini, jangan jatuh. Bukan lelaki saja, sama dengan perempuan. Ini cerita mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab lain, lelaki rokok begitu, perempuan rokok begitu. Lelaki sujud begitu, perempuan sujud begitu. Kita ada beza sikit dalam mazhab Syafi'i ni. Kita kena tutup sedikit tubuh kita orang perempuan. Gitu je. Bukan siapa ke rapat, siapa ke menyebabkan masa rokok belakang akan jadi jatuh. Itu makruh. Mana dia hanya tutup sikit je lah. Bukan siapa ke rapat stokor, bukan. Mana sama je. Kesempurnaan rokok belakang dengan tengkok biar sama-sama rata macam papan sekeping. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita letak dua tapak tangan atas lutut dan jari tu kita jarangkan sedikit. Kita jangan lupalah, saya pun sebut acap kali dah, masa dalam masalah jari kita ni, ada ketika kita disunatkan rapat, ada ketika kita disunatkan jarang yang sedikit. Dia pada masa kita angkat tangan takbir ke, angkat tangan rokok i'tidal ke, angkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal ke, kita angkat tangan, jari ni jangan rapat, renggang yang sedikit, jangan renggang banyak, renggang yang sedikit. Kalau rapat jadi mazhab Hambali, tak ada salah, jadi mazhab Hambali rapat. Tapi kebanyakan mazhabnya dia renggang yang sedikit, tapi jangan renggang banyak. Masa angkat tangan, ketika takbir, ketika rokok, i'tidal dan bangkit daripada tasyahud awal. Kemudian dalam rokok, kita letak tangan atas kepala, tapak tangan atas lutut, jari ni jarang, renggangkan sedikit. Sedikit jangan rapat, renggang sedikit. Kemudian pada masa kita i'tidal, masa kita i'tidal tu kan, tangan kita lurus ke bawah tu, jari kita macam mana, jari tu letak begitu je. Tak dikatakan rapat, tak dikatakan jarang. Ketika kita straight ni, jari kita macam mana, begitu saja. Dibiarkan jari kita straight gitu je. Kita tak royak kata jari rapat, jari renggang, kita tak kata. Masa kita i'tidal ni, tangan kita ni ke bawah ni, ada. Kita masa rokok tadi renggang yang sedikit tu jelas nyata. Pada masa i'tidal ni kita biarkan jari kita mengikut ke mana lah, ke biasa. Biasa ke mana? Masa kita i'tidal, tangan kita ke bawah ni, jari ke mana? Rapat ke cerah? Ke tak teringat? Ke tak perasan? Tak perasan tau. Kadang-kadang lah semayang kat tengok mana jari. Tak perasan kadang-kadang. Mana je? Yelah tangan kita lurus ke bawah, straight ni. Betul lah. Tapi jari kita tu duduk ke mana? Dah rapat tau. Dia biasa ni akan jadi gini je kalau biasa. Dia akan jadi gitu je. Dia rapat ni dia kena buat. Rapat ni kena buat. Kalau kita tak buat ni, dia akan jadi. Lepas tu dia kata masa i'tidal ni, biarkan. Biarkan. Mana?
Ya biarkan ni, dia takkan jadi rapat. Sebab rapat ni kita kena buat. Mana kalau kita buat tangan straight ni, dia takkan rapat kalau kita tak buat. Jadi masa i'tidal ni biarkan saja. Kemudian pada masa sujud, letak tangan atas latar, tangan tu membetuli bahu, tempat letaknya membetuli bahu. Kemudian jari macam mana pada masa sujud, sunat rapat. Rapat jari, rapat dengan tapak-tapak. Letak betul-betul ni. Ni kadang-kadang dia letak jari rapat, tapi tapak ni tak rapat. Dia buat gitu. Orang panggil macam tekuk belalang. Ada tekuk belalang. Dia nak biar kita kira tapak kita ni sampai ke tengah ni. Sampai ke tengah ni biar betul kena latar. Biar ada bahagian belaka. Ini semua akan jadi saksian dari akhirat belaka ni. Wa imma tangan kita, wa imma latar ni akan jadi saksian belaka dari akhirat. Jangan kita letak tangan tu jadi macam ada ruwa. Jadi ni naik sini masih letak atas latar masa sujud tu. Sebab kadang-kadang dia berasa latar tu berabuk ni, tangan dia kotor, dia mana tahulah. Setengah tu mengajar dia kata jangan sujud letak tangan macam tekuk belalang, dia kata. Tekuk belalang. Ni. Tekuk belalang. Mana biar kena betul latar, jari sunat rapat. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, kita bubuh tangan kita atas lutut tu, di hujung peha kita tu. Maka sunat rapat. Jangan cerah. Sunat rapat. Ada? Jadi kalau kira dua-dua, masa angkat tangan, masa bubuh tangan atas lutut ketika rokok, cerai yang sedikit. Dua laginya, masa sujud, masa duduk atas sujud, jari disunatkan rapat. Jadi dua cerah, dua rapat, satu masa i'tidal ni biarkan. Mengikut straight lah, kat mana pun. Itu masa i'tidal. Jadi mana dua cerah yang sedikit, masa angkat tangan, takbir ke rokok i'tidal ke, kemudian masa sujud letak tangan di lutut. Kemudian hak sunat rapat jarinya adalah pada masa sujud dan pada masa duduk antara dua sujud. Ini kesempurnaan belaka ni. Ini hai'ah kita dalam solat. Sunat hai'ah di dalam solat. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan rokok dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.